Assalamualaikum dan Noro TV. Jujutsu Kaisen 159 manga chapter review. Chapter yang bertajuk Judgment. So tanpa membuang masa, my best of friendo, my brother Todo, let's get it. Ini ialah flashback chapter yang berkisahkan tentang kisah Higuruma Hiromi. Higuruma ialah seorang lawyer seperti yang kita jangkakan daripada chapter 158. Seorang remaja lelaki dituduh bersalah, so dia pun minta pertolongan Higuruma. Remaja lelaki ni bela kucing di tempat yang tidak dibenarkan untuk ada haiwan peliharaan. Bila polis nak tanya dia, budak ni lari sebab dia takut polis tu akan apa-apakan kucing dia. Nama mamak tu ialah Oi Keta. Keta ni juga dituduh membunuh dalam kes merompak dan membunuh dua anak beranak di Morioka City pada Mac 2016. Keta dituduh sebab bila dia lari daripada polis yang tengah meronda, mereka ikut dia balik ke rumah dia dan mendapati ada pisau yang berlumuran darah. Darah tu pula setelah dibuat DNA test ialah darah milik mangsa pembunuhan. Keta pun ditangkap walaupun dia tetap mengaku dia tak bersalah. Pisau tu dia cakap dia terjumpa dan dia kutip bawa balik ke rumah. Nampak tak masuk akal, tapi mamak tu cakap dia memang nak bagi pisau tu dekat polis nanti. Higuruma mula yakin yang mamak Keta ni tak bersalah disebabkan kerjaya dia di sebuah organisasi. Organisasi tu sediakan tempat tinggal untuk orang tua-tua dan Keta bekerja sebagai salah seorang penjaga dekat situ. Keta juga tak terima gaji, tapi dia terima duit dalam bentuk allowance dan juga makanan. Tapi dia tetap dipaksa bayar tempat sewa 50,000 yen sebulan. Higuruma rasa Keta ada peluang yang dia tak bersalah, so dia akan mula siasat pasal organisasi Keta bekerja tu bersama rakan kerja Higuruma. Walaupun dekat Jepun kebanyakan pesalah susah nak menang dalam court, Higuruma tetap akan berjuang untuk klien dia kalau dia yakin klien dia tak bersalah. Rakan sekerja Higuruma rasa pelik sebab Higuruma selalu akan dikeji oleh klien-klien dia sebab tak dapat buktikan yang mereka ni tak bersalah. Higuruma dulu banyak handle kes memandu dengan bahaya, senang kata kes memandu sambil mabuk. Dah terang-terang bersalah pun Higuruma suka juga nak bela pesalah, so dia dinasihatkan supaya berhenti tolong orang yang lemah walaupun tu ialah kerja mulia. Sebab dah salah kan, takkan nak tolong lagi. Higuruma ni chill saja, tak kisah pun kena marah dengan klien dia sebab dia tahu klien dia semua dalam tekanan perasaan dan juga tekanan dari segi kewangan. Untuk kes Oi Keta tadi, first trial Keta tidak didapati bersalah dan Higuruma dapat jangkakan kes ni akan diteruskan untuk trial yang seterusnya. Keta pun berterima kasih dekat Higuruma sebab percayakan dia. Tapi dalam trial yang kedua, Keta dituduh bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara. Dalam second trial ni, pihak lawyer dah mati akai, tak dapat nak sediakan bukti yang baru. Sebenarnya dari mula lagi memang dah nampak Keta ni akan dikira bersalah sebab tak ada bukti yang kukuh untuk backup Keta. Dalam perbualan Higuruma dengan rakan sekerja dia sebelum ni, Higuruma bagi tahu yang dia tak anggap diri dia sebagai penyelamat kepada orang yang lemah, tapi dia buat semua ni sebab dia nak buka mata dia dan terima segala kenyataan yang dia nampak. Kemudian kembali ke dalam court setelah Keta dituduh bersalah dan apabila ditanya ada sesiapa nak bantah, Higuruma hentak dia punya penukul dengan kuat dekat meja. Bila orang dah bagi perhatian, Higuruma minta semua orang untuk kembali ke dalam court sebab dia nak mulakan trial ni semula. Pada masa ini kelihatan satu kespirit yang amat menyeramkan di belakang Higuruma. Mata kespirit tu dijahit dan tangan kespirit tu tengah pegang benimbang. Chapter ni berakhir dengan kenyataan bahawa Higuruma Hiromi merupakan salah seorang pemain keling game. Chapter yang santai saja bagi aku walaupun agak pening bila baca sebab banyak dialog dan aku tak study law, so aku tak reti. Kalau ada viewers yang
ambil kos undang-undang boleh cerita apa yang terjadi dalam chapter ni. GG Sensei ni bukan saja sains, matematik, fizik, tapi law pun dia tahu. Kalau dia selit juga subjek syariah dan pendidikan Islam, memang respect. Watak Higuruma dalam flashback tak nampak macam orang jahat pun, so menarik juga nak tahu kenapa dia boleh ada dalam Killing Game. Dah tu power pula tu sebab point dah lebih 100. Teknik Jujutsu Higuruma ni mungkin dia lawan dengan menggunakan penukul dan juga ke spirit yang dia ada. Lebih kurang macam Yuta yang ada ke spirit Rika. Kalau Higuruma lawan dengan Yuta pun sempoi juga. Untuk chapter seterusnya, Itadori dan yang lain-lain mula join Killing Game dan pemain yang akan sambut mereka boleh jadi Higuruma atau Kashimo. Kashimo tengah cari Sukuna dan sekarang ni kedudukan Itadori dah pun dapat dikesan, so why not? Kalau mereka berjumpa dengan Higuruma pun nice juga sebab tiba-tiba saja kita dapat flashback Higuruma dalam satu chapter penuh. Mungkin mereka akan berlawan atau mungkin Higuruma dapat tolong Megumi dengan tambahan peraturan baru sebab point dia dah lebih 100. Dapat alliance baru dalam Killing Game ni selamat sikit lah sebab aku still rasa akan ada benda buruk yang akan berlaku dekat characters yang kita kenal. Tengok Shibuya Incident dah lah macam mana, mesti ada yang mati punya, dan teori aku salah seorang yang akan mati tu ialah Yuta. Sukuna akan muncul dan Itadori dah arahkan Yuta untuk bunuh dia kalau Sukuna muncul, so Sukuna akan lawan Yuta. Kesudahannya Sukuna menang dan Yuta mati, teori saja. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.